Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari, pelajar-pelajar sekalian akan mempelajari berkaitan dengan tajuk yang baharu, iaitu berkaitan dengan perkara yang membatalkan solat. Baik, pelajar-pelajar sekalian, kalau kita perhatikan dalam buku teks Sukatan Pembelajaran Kafar tahun 4 Ibadah, buku teks pada muka surat 37, tercatat 10 perkara yang membatalkan solat. Apa makna solat kita terbatal? Maksudnya, apabila kita melakukan solat fardu zuhur sebagai contoh, apabila solat fardu zuhur kita terbatal, ini bermakna kita seolah-olah masih lagi belum menunaikan kefarduan solat. Maksudnya apa? Kita kena ulang balik sembahyang zuhur kita. Kerana dalam arti kata yang lain, kita masih lagi belum menunaikan solat fardu. Kerana perkara-perkara ini akan menyebabkan solat kita terbatal ataupun rosak, dan wajib kita mengulangi solat fardu kita. Dalam arti kata yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah solat kita. Jadi, apabila kita mempelajari 10 perkara yang membatalkan solat ini, hendaklah kita berhati-hati daripada melakukan 10 perkara tersebut. Di dalam buku teks kita ada 10 perkara, tetapi nanti kalau apabila kamu belajar lebih tinggi, kamu akan mendapati bahawasanya bukan 10 perkara ini sajalah yang membatalkan solat. Lebih daripada itu. Tidak mengapalah yang demikian. Kerana apa? Kerana apa yang penting asasnya di dalam buku teks Sukatan Pembelajaran kamu yang belajar pada hari ini, asasnya 10 perkara. Apa dia 10 perkara tersebut? Yang pertama, meninggalkan salah satu daripada rukun solat. Baik, tempoh hari yang lalu kita dah belajar bagaimana solat itu ada 13 rukun. Ingat pelajar-pelajar, 13 rukun sembahyang yang kita dah hafal. 13 rukun bermula daripada niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir, selawat ke atas baginda Nabi SAW di dalam tahiyat akhir, memberi salam, tertib. 13 perkara yang disebutkan ini, dulu kita dah belajar dan ustaz dah suruh kamu semua hafal. 13 perkara ini adalah rukun sembahyang. Maka apabila kita meninggalkan salah satu daripada 13 perkara ini, sama ada kita tinggalkan dengan sengaja mahupun tak sengaja. Ustaz, saya dah sembahyang zuhur, tapi saya tak sengaja Ustaz, saya terlupa nak baca surah Fatihah. Betul Ustaz, saya terlupa, tak sengaja. Bukankah tak sengaja tu dimaafkan? Tak. Apabila kita secara sengaja ataupun tidak sengaja meninggalkan rukun sembahyang, surah Fatihah salah satu daripada 13 rukun sembahyang, maka saja-saja ataupun tak sengaja meninggalkan suratul Fatihah ataupun rukun sembahyang, maka sembahyang kita batal. Wajib kita ulangi sembahyang sekali lagi. Baik, perkara yang membatalkan sembahyang yang kedua, iaitulah melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut. Maksud di sini apa? Apabila kita melakukan pergerakan besar di dalam sembahyang, pergerakan di sini adalah pergerakan besar. Sebagai contoh, kita angkat tangan duk garu macam ni, tengah-tengah sembahyang duk garu 3 kali berturut-turut, maka sembahyang kita terbatal. Adapun kita mengangkat tangan kita, lalu kita menggerakkan satu jari ini dengan kita menggaru, maka sembahyang kita tak batal. Kerana jari ini adalah anggota kecil. Seperti mana mata kita dalam sembahyang, jangan sembahyang mata tak kejip. Pasal apa sembahyang tak kejip mata? Ustaz, aku ajak 3 kali berturut-turut batal sembahyang. Tu tak betul. Kerana pergerakan mata, pergerakan mulut kita baca, pergerakan perut kita bernafas, itu tidak termasuk daripada 3 perkara yang membatalkan sembahyang. Tu tak batal sembahyang nah. Yang batal adalah 3 pergerakan besar di dalam sembahyang berturut-turut. Kalau kita garu satu pergerakan, satu, lepas tu kita berhenti, kita garu pula yang kedua, dia jadi satu balik lah. Dia jangan berturut-turut melibatkan anggota besar. Tak apalah, kamu pelajar-pelajar dah faham dah bab ni. Seterusnya, perkara yang membatalkan sembahyang yang ketiga, iaitulah terkena najis. Maksudnya,
apabila najis terkena pada mana-mana bahagian kita, anggota badan kita ataupun pakaian kita, maka terbatal solat kita. Ingat, sebagai contoh, kita tengah sembahyang, tiba-tiba tengah-tengah sembahyang, tik cicak jatuh atas kain. Tik cicak jatuh atas kain, kain pelikat, ataupun seluar kan. Tengah-tengah jatuh, takkan kita nak cabut seluar tu, maka sembahyang kita batal. Tik cicak tu basah lagi, baru lagi. Bila kita bangun, kita tukar seluar semua, maka pada waktu tu air sembahyang kita masih lagi ada, cuma terbatal hanya perbuatan solat. Air sembahyang tak perlu ulang, maksudnya tak perlu pergi ambil air sembahyang, tak perlu ambil wuduk, hanya mula tukar pakaian ataupun cuci pakaian, buang bahagian najis tu, maka mulakan balik sembahyang. Perkara yang keempat yang menyebabkan solat kita terbatal, iaitulah terbuka aurat dengan sengaja. Walaupun sedikit aurat kita terbuka tengah kita solat, ataupun saja-saja terbuka, maka solat kita terbatal. Seperti mana yang kita maklumi bahawasanya aurat lelaki dan aurat wanita itu berbezalah. Aurat lelaki yang wajib ditutup iaitulah daripada pusat hingga ke lutut. Manakala aurat wanita pula seluruh anggota badan kecuali pergelangan, kedua pergelangan tangan dan wajah di bahagian muka. Baik, selain daripada hal yang demikian, maka dikira sebagai aurat apabila kita sengaja membuka aurat kita, maka batal solat kita. Adapun sekiranya kalau angin tolak, lelaki pakai kain pelikat, tiba-tiba angin tolak, terangkat kain dia, maka cepat-cepat dia tutup kain pelikat dia. Kalau cepat-cepat, dimaafkan. Dalam arti kata yang lain, sekiranya aurat kita tak sengaja terbuka, segerakanlah tutup. Sekiranya kita tak tutup dengan segera, maka solat kita akan terbatal. Perkara yang membatalkan sembahyang yang kelima, iaitulah makan dan minum ketika solat. Maka perbuatan makan dan minum di dalam solat akan menyebabkan solat kita terbatal. Ustaz yakin pelajar-pelajar sekalian tak buat perkara hal makan dan minum ketika solat. Apabila buat, batal solat. Perkara yang keenam, perkara yang membatalkan solat, iaitulah berpaling dada dari arah kiblat, ataupun dalam arti kata lain, membelakangi kiblat. Kerana menghadap dada ke arah kiblat merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya solat. Kerana itu perbuatan membelakangi arah kiblat, perkara ini akan menyebabkan solat kita terbatal. Perkara yang membatalkan solat yang ketujuh, iaitulah berkata-kata. Apabila kita di dalam sembahyang, kita berkata-kata, maknanya kita bersembang, maknanya kita bercakap ketika kita sedang solat, maka solat kita akan terbatal. Perkara yang ke-8 di dalam solat, apabila kita lakukan perbuatan tersebut, maka terbatal solat kita, iaitulah menambah satu rukun fi'li di dalam sembahyang. Sebagai contoh, kita rukuk setiap rakaat berapa kali? Kita angkat takbiratul ihram, kita baca Fatihah. Habis baca Fatihah, kita baca surah. Habis surah, kita rukuk. Lepas kita rukuk, kita buat apa? Kita i'tidal. Lepas i'tidal, kita buat apa? Kita sujud. Ini tak, dia saja tambah rukuk sembahyang 2 kali, 3 kali. Allahu Akbar, rukuk. Lepas rukuk, dia i'tidal. Lepas i'tidal, dia rukuk lagi. Lepas rukuk, dia i'tidal. Lepas i'tidal, dia rukuk. Contoh, maka menambah perbuatan di dalam sembahyang menyebabkan sembahyang atau solat kita terbatal. Begitu juga seperti kita sembahyang fardu. Sebagai contoh, sembahyang fardu isyak. Sembahyang fardu isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Saja-saja kita bangun sembahyang isyak pada malam tu, kita sembahyang 5 rakaat. Tambah perbuatan. Maka apabila kita tambah perbuatan di dalam sembahyang, maka terbatallah solat kita. Begitu juga kita mengurangkan perbuatan. Sebagai contoh, sembahyang isyak 4 rakaat, dia pergi buat 3 rakaat saja sembahyang isyak, maka batal solat dia. Perkara yang ke-9 yang menyebabkan solat kita terbatal, iaitulah batal wuduk. Apabila wuduk kita terbatal, maka terbatal jugalah solat. Ingat pelajar-pelajar sekalian, kalau wuduk kita terbatal, automatik solat kita terbatal. Tapi kalau solat kita terbatal, belum tentu wuduk kita terbatal. Sebagai contoh, tadi Ustaz sebut,
yang ke-8. Apabila kita tambah satu rakaat, menambah perbuatan di dalam sembahyang, batal sembahyang kita. Saja-saja pergi tambah sembahyang isyak 5 rakaat, batal tak sembahyang? Batal. Kita kena sembahyang lain. Kita kena sembahyang lain, nak kena ambil air sembahyang lagi kan? Nak kena pergi ambil wuduk ke? Tak. Kerana apabila sembahyang kita terbatal, wuduk kita tak semestinya terbatal. Tapi kalau wuduk kita terbatal, secara automatiknya solat kita terbatal. Maka kena pergi ambil wuduk, ambil air sembahyang, kemudian sembahyang lain. Dan ada pun yang ke-10 perkara yang membatalkan solat, iaitulah murtad. Murtad ni apa dia? Dia keluar daripada agama Islam. Maka perkara yang ke-10 ni, moga-moga Allah jauhkan diri kita, seluruh ahli keluarga kita, masyarakat, umat Islam sekaliannya daripada murtad, daripada keluar daripada agama Islam. Maka 10 perkara ini janganlah kita buat di dalam sembahyang kita. Jangan kita lakukan sama sekali. Apabila kita lakukan di dalam sembahyang, maka sembahyang kita batal. Kita kena ulang balik sekiranya sembahyang tu sembahyang fardu, kerana seseorang yang sembahyang atas solat terbatal, seolah-olah ataupun senang arti kata lain, dia masih lagi belum menunaikan kefarduan solat. Maka kena sembahyang balik, ulang balik sembahyang seperti yang kita maklumi. InsyaAllah, moga-moga dengan pembelajaran hari ini dapatlah semua pelajar-pelajar ambil faham, dan dapatlah kita perbetulkan dan perbaiki kualiti solat kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.